Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Safinatun Najah. Malam ini pada muka surat 2 daripada tajuk tanda balir itu 3 perkara. Baik, bulan lepas dia kata alamatul bulugh salasun, alamat atau tanda-tanda bulugh tu sampai, makna sampai umur itu 3 perkara. Yang pertama itu dia kata tamamu khamsa asyarata sanatan fi zakari wal unsa, sempurna atau genap 15 tahun pada lelaki dan perempuan. Yang kedua walihtilamu fi zakari wal unsa, iaitu bermimpi keluar mani pada lelaki dan perempuan. Litisni sinin, bagi yang sudah sampai umur sekurangnya 9 tahun. Wal haidu fil unsa litisni sinin, dan tanda yang ketiga kedatangan haid pada perempuan yang umurnya 9 tahun. Baik. Baligh itu maksudnya yang sampai. Bulugh sampai. Kalau kita baligh, orang itulah budak tu. Baligh orang yang sampai umur atau orang yang cukup umur. Kalau bulugh makna sampai, perkataan Arab. Jadi apa kaitan siapa umur tak cukup umur? Siapa yang sudah baligh, maka dia sudah ada satu syarat daripada 2 syarat, wajib memikul beban syarak. Syarak tu agama lah. Kadang-kadang dikata din, agama juga. Syarak, agama juga. Syariat, agama juga. Benda ni mengikut syariat, maksudnya mengikut agama. Benda ini menyalahi syarak, maksudnya benda ini menyalahi agama. Jadi syarat nak pikul beban agama ada 2. Yang pertama bulugh, sampai umur baligh itulah. Yang kedua akal, iaitu berakal, akil. Jadi siapa ada 2 syarat ni, maka dia sudah memikul beban agama. Pertama baligh, kedua berakal. Jadi siapa yang sudah baligh tapi belum berakal, maka tidak memikul beban agama. Beban tu benda pula beban. Biar faham tak? Beban ni maksudnya tugas. Bukan pikul atas belakang macam pikul guni. Maksudnya dia sudah diwajibkan bertugas. Apa tugasnya? Buat dan tinggal. Dua-dua tu sudah wajib dah. Buat apa? Buat semayang 5 waktu. Dia sudah masuk bertugas. Tak balik lagi, tak berakal lagi, belum bertugas. Dan yang Nabi kata muru auladakum bisalah wa hum abna'us sama', taklah kamu suruh anakmu mula semayang ketika umur 7. Itu bukan bertugas, itu berlatih. Faham? Kalau kita masuk askar, tidak wis lalu napang. Orang boleh kerja boleh, adakah wis lalu pistol? Lepas interview dia pun umum. Okey, awak semua tahniah. Interview tadi semua lulus. Dia ambil pistol seseorang dah. Peluru ambil 3,000 tir seorang. Baliklah tembok ayam, tembok kambing kat bandar. Dah, kena berlatih dulu. Faham lagi? Dilatih. Supaya menjadi polis yang betul. Faham tak? Dilatih. Dipanggil pula. Pula apa? Polis dia sekolah, dia belajar di pula mana?
Pulau Apo lah, bukan Pulau Redang. Pulau Apol, Pusat Latihan Polis. Jadi kita, anak ni umur 7, latih dulu. Bila dia sudah balik, dia sudah memikul tugas. Jadi sebelum balik, dia semayang, dia tak semayang, tak ada pahala, tak ada dosa. Sebab apa? Sebab manusia sebelum balik, buku dia sudah ada, tapi tidak dibuka lagi. Faham? Bila kita lahir, ada buku. Buku hospital ada, buku malaikat pun ada. Lahir kita ada surat hospital. Ada lah. Ni lahir hospital Bukit Payung. Nama sekian, berat sekian, darah O ke Bombay. Darah. Tak? Dia tulislah kira. Begitu juga dengan buku malaikat, iaitu buku amal kita. Bila lahir, mak boleh sebuku. Siapa pegang? Kalau buku hospital, mak itu pegang. Ni malaikat pegang. Dah buka dah? Dah, buku aja. Bila nak start buka tulis, balik. Nabi kata rufi'an qalam an salasin anis sabiyyi hatta yablugha atau kama qala. 3 golongan tidak ditulis apa-apa dalam buku ni. Buku amal tu lah. Melainkan iaitu yang pertama, kanak-kanak tak tulis buku dia sehinggalah dia balik. Bila balik, tulis. Apa? Hari ni semayang subuh tak? Tak. Dia pun tulis tidak solat subuh. Kayak gini zuhur semayang, solat zuhur. Faham? Bahasa curi ayam. Faham lagi? Itu gitulah. Buku report book. Faham lagi? Buku laporan perbuatan kita. Bila mati, mak tutup. Dan simpan di satu tempat, Allah yang tahu. Ada orang boleh curi buku? Tak boleh. Boleh kita edit? Tak boleh. Yang boleh edit buku sekolah. Buku laporan sekolah. Cikgu beri penggal kedua, beri ke kita pelajar kan? Betul tak? Bahasa Malaysia 11%. Faham lagi? Matematik kosong. Sains 3% boleh. Hak pandai kali pendidikan jasmani 60%. Ada. Tunjuk ke ayah suruh sains, baca sains. Ni sains diri. Faham lagi? Ayah tidak kena baca. Ni sains diri, tiru sains ayah. Kalau suruh ayah baca, tengok seloknya. Kena tali timba nak. Buku ni tak boleh. Jadi bila sudah balik, datanglah kewajipan 2 perkara, iaitu buat dan tinggal. Dua-dua ni Allah suruh. Semayang, berjudi. Dua-dua Tuhan suruh belaka ni. Suruh orang ni pula. Semayang, suruh buat. Berjudi, suruh tinggal. Suruh tak? Lepas tu kalau kita ngaji usul fiqh, dia panggil perintah buat tu dipanggil talabul fi'li. Zina tu talabul tarki. Faham? Ni suruh buat. Mayang Allah suruh apa? Suruh lakukan. Puasa suruh lakukan. Haji suruh lakukan. Zakat suruh lakukan. Zina suruh tinggal. Berjudi suruh tinggal. Minum arak suruh jauh. Faham? Suruh lakukan. Tu bagi. Cuma kalau kita salah faham, bukan suruh judi, suruh tinggal, suruh jauh. Maksud suruh itu Allah memerintahkan kita menjauhkan zina. Wala taqrabu zina. Hendaklah kamu jangan dekat. Jangan dekat tu makna jauhilah. Jangan dekat makna jauhilah. Kalau kata dekatilah, maknanya jangan kamu jauhi. Faham? Jadi 2 syarat. Pertama, dia sudah balik. Bila balik, datang satu lagi, akil berakal. Jadi kita ni balik berakal. Bila balik berakal,
akilun, berakal, balighun, sudah sampai umur, kita dipanggil mukallafun. Bahasa Arab mukallaf, bukan muallaf. Tu hak masuk Islam. Mukallaf. Mukallaf ni maksudnya seorang yang diberatkan dengan memikul tugas agama. Diberatkan. Maksud berat bukan agama tu berat. Maksudnya sebelum dia balik dan berakal, dia tidak diberi tugas. Rengang dia. Budak-budak, dak mayang, dak apa. Nah, dak puasa dah budak-budak. Nah, orang puasa makan kedarah. Nah, rengang sungguh hidup dia. Bangun kira nak main, nak makan, nak galak, nak gohik bersikap, nak raung, nak mandi laut. Kenapa? Hidup dia rengang. Bila balik, mukallaf pun diberatkan dia. Faham lagi? Atau panggil orang ini sudah ditaklif, diberatkan dengan hukum syarak. Maksudnya, ni wajib, ni haram, ni wajib, ni haram. Ni pahala, ni dosa. Ni pahala, ni dosa. Hari itu dah. Pak orang budak tadika ropok bang-bang 4.8 bilion buat lari witi. Dok dosa. Faham lagi? Kenapa? Kerana rufi'al qalam. Rufi'al qalam maknanya al malaikatu yarfa'un qalam. Malaikat mengangkat kalam. Maksud kalang ni lah kalang. Faham? Kalau Terengganu dak panggil pensil. Kalang ni benda alat menulis. Arab panggil qalam, Terengganu kalang. Batu Terengganu ni bahasa kedua terbaik dunia. Digunakan bahasa Arab. Faham lagi? Okey, ayung kalang ke pensil? Itu. Ya dah. Pensil ni orang Shah Alam. Makcik nak beli pensil. Duduk mana bang? Duduk pada kuang. Hei, kalang. Bukan pensil. Dia orang Terengganu. Dah haram dia panggil pensil. Dah. Kita hidupkan budaya kita. Dah. Jadi orang luar mari dengar kalang-kalang. Seronok dapat ilmu ke dia. Dah dia duduk Shah Alam. Duduk pijik pensil dah. Mari sini pensil juga. Nah. Kan kita paling banyak bahasa. Iaitu bahasa Terengganu. Nah, kalang bahasa Arab. Tu buk-buk. Orang luar panggil buku. Orang Terengganu panggil dia lagi. Buk. Dulu orang putih tak tahu nak sebut buk. Mari Terengganu. Baru dapat buk. Jadi asal buk tu buk bahasa Terengganu. Dah. Hebat tak? Buk panggil. Ni pemadam. Makcik nak beli pemadam. Duduk ke baku ke? Bukan pemadam. Benda? Obat. Gorek. Baik. Balik pula pada mukallaf, orang yang sudah diberi tugas. Wajib buat yang ni, wajib buat yang ni, haram buat yang ni, haram buat yang ni. Kalau buat yang ni dapat pahala, buat yang ni dapat dosa. Maksudnya mukallaf. Maka antara tanda mukallaf, tanda balik itu cukup umur 15 tahun. 15 tahun mana? Tahun ada dua. Satu dipanggil tahun Masihi, satu lagi tahun Hijrah. Boleh guna tak? Dua-dua boleh guna. Mana? Dalam kehidupan harian kita. Mana yang lebih baik? Hijrah. Jadi menggunakan kalender hijrah lebih baik. Tapi bukan Islam melarang mengharamkan kalender Masihi. Kalender Masihi menggunakan matahari. Kalender hijrah menggunakan bulan. Matahari dan bulan bukan hak Eropah buat. Allah yang buat. Betul tak? Makhluk dia belaka sebab tu dia guna matahari. Maka setengah malamnya bertukar harilah tarikh kalender Masihi. Adapun kalender hijrah dengan ghurubus syamsi, maghrib bertukar kalender. Dah, dua-dua boleh pakai. Cuma dalam bab-bab begini, dalam kitab fiqh kalau kata 15 tahun genap, maksudnya tahun hijrah. Okey?
Bukan tahun Masihi. Tahun Masihi kita gunakan dalam kalender, dalam kerja pejabat dan sebagainya. Adapun nak kira apa benda ni, contoh seperti balik ni, ialah tahun Hijrah. Apa beza tahun Hijrah dengan tahun Masihi? Tahun Masihi setahun 365 hari. Dan tahun Hijrah itu 355. Jadi siapa yang sudah berumur 35 tahun mengikut kalender Masihi, dia sudah 36 tahun mengikut kalender Hijrah. Orang yang sudah 70 tahun kalender Masihi, dia sudah 72 tahun kalender Hijrah. Okey? Jadi apabila kita sudah ditulis kerana sudah balik, maka kita akan disoal apa yang ditulis itu. Sekian bulan curi ayam, dia akan dibuka kes itu pada mahkamah terbesar di padang mahsyar. Betul tak curi ayam? Mulut kata dak, ayam tu memang mari kat kita. Ayam tu Allah kok suruh meleh je. Kita jawab gitu, mulut pelawak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami gam mulut mereka itu. Sebab apa? Kerana mulut selalu berbohong. Wa tukallimuna aydihim, kami akan jadikan tangan pula bercakap-cakap. Tu. Pasal apa? Mulut lebah semua. Pelawak pagi petang, pelawak ngecek, dusta tak? Pada hari itu mulut tak ada cang. Mulut mana kena gang? Mulut orang pelawak. Mulut orang benar tak kena gang. Nakhtim tu maksudnya tutup, ataupun kami jahit, atau kami gang, kami welding, boleh berlaku. Jadi bila sudah berakal tetapi belum balik, orang tak panggil mukallaf, orang panggil apa? Akal sudah berakal, belum balik, orang panggil mumayyiz. Ingat dah, budak ini sudah berakal tapi belum balik, namanya mumayyiz. Maksud budak yang sudah berakal, dia pandai membezakan baik dan buruk. Kalau tak berakal lagi, umur 3 tahun jumpa taik kambing, bolang mulut punya. Lagi. Tapi ni 7 tahun, landang tahun tau. Dan dia boleh basuh begok sendiri, basuh kecing sendiri. Kerana dia tahu tahi itu kotor, dia pun bersihkan. Dia panggil mumayyiz. Budak mumayyiz kalau lepas mandi dia tak tubik lanjang gitu. Dia nak tuala kok. Walaupun baru 6 tahun, tanda mumayyiz. Apa? Dia malu. Abang dia 7 dak mayit lagi. Tubik lanjang ulat tu. Siap joget depan TV. Lagi. Itu tanda mumayyiz, mana yang boleh membezakan. Dia tahu ni kuah gula, orang ubuh dalam nasi. Dia pun cedok bola nasi. Budak tu mumayyiz, boleh membeza. Kalau tak beza kan ambil kuah gula, bola mata. Dah reti benda. Dia gitu. Budak mayit jumpa kucing kosong. 4 tahun sikit. Jelek kucing. Lagi. Contoh. Baik. Jadi fahamlah kita kalau sudah sampai umur namanya baligh dan berakal. Kalau berakal saja, berakal ni makna cerdik dah tapi belum sampai umur, maka dipanggil mumayyiz. Baik. Kalau 15 tahun dengan kalender hijrah, hari ni genap birthday kalender hijrah. 15 tahun. Walaupun tak keluar mani, walaupun belum keluar haid, maka dikira sudah balik. Itu panggil balik dengan umur. Jika belum sampai 15 tahun datang tanda yang lain seperti keluar mani, maka juga tanda balik. Faham lagi? Sama ada dia keluar mani itu dengan sebab lepas bermimpi ataupun tidak bermimpi. Dan yang ketiga malam ini iaitu datang haid. Bagi perempuan saja, laki-laki tak ada haid. Faham lagi? Apakah haid ini tandanya? Haid ini sebenarnya tanda perempuan itu sehat. Jika tidak keluar haid, tanda tidak sehat. Satu-satunya dak kebijaksanaan Allah, kalau keluar darah lain pada haid, tanda sakit.
Tapi haid bila keluar, tanda sihat. Mak, bini kita keluar darah kut hidung, sihat ke sakit? Sakit. Bini kita keluar darah kut telinga, sihat ke sakit? Bini kita buasir tubik darah, berok, sihat ke sakit? Sakit ya. Bini kita keluar haid, sihat ke sakit? Sihat. Nampak lagi? Situ beza tu haid. Keluarnya itu ala sabili sihat, atas jalan kesihatan. Nah, apakah makna haid? Haid itu darah. Sama tak dengan darah lain? Sama. Kerana darah itu merah. Darah merah tu lah. Mungkin kena tangan pisah-pisah, darah merah, keluar haid, darah merah, keluar nipah, darah merah. Apa benda lagi? Keluar darah ke hidung merah, rebah motosikal, luka lutut, darah merah. Cuma darah haid itu dia datang daripada rahim perempuan. Allah buat. Allah atur kerana Allah ni Rabbil Alamin. Dia yang atur pentadbiran pergerakan alam. Masuk pergerakan alam ini sistem dalam body manusia. Allah juga masuk dalam roh. Lepas tu dengan ya Rab, ya Rab, kita berdoa, wahai Tuhan yang mengatur alam. Bukan atur barang itu bubur Uranus sini, utarik sini, mustari sini, bukan itu saja. Sampai badan seorang perempuan tu masa mana keluar haid dan sebagainya diatur oleh Allah. Nampak? Jadi wajib kalau kita nak berkahwin, kita kena kenal lah darah haid ni. Baru nikah. Ajar nanti kita ajar bini kita benda darah haid, benda beza dengan yang nipah, benda beza dengan darah istihadah. Kalau tidak pakai tengok darah saja gitu saja, macam orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia tak ada kaitan darah haid bini dia kait dengan sembahyang, tak ada kaitan apa, tak ada kait dengan zakat, dengan apa, dengan puasa, tak ada kait dengan haji, tawaf dan sebagainya. Haid darah period I'm period gitulah. Faham lagi? Tidak kait dengan talak, tidak kait dengan halal haram dan sebagainya, dengan masuk masjid, duduk dalam masjid. Kerana mereka orang bukan Islam. Kedatangan haid. Apa itu darah haid? Wa damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati. Darah yang keluar daripada rahim seorang perempuan. Itu haid. Bila tu di tis'i sini, bagi sekurang-kurangnya dia sudah sampai umur 9 tahun. Kalau 8 tahun keluar darah melalui faraknya, bukan haid. Sekurang-kurang 9 tahun ke atas. Kita orang Melayu goliknya 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Ada budak darjah 6, ada budak tingkatan 2, ada budak setengah perempuan 11 tahun. Dan ambil mana 9 ini? Ini istiqra' kajian daripada ulama dengan menemuramah ramai perempuan. Di antaranya kaum Bani Tihamah di Mekah. Mereka ini Imam Syafi'i buat kajian haid rata-rata umur 9 tahun. Adakah beza umurnya? Ya, berbeza. Paling minimal 9 tahun. Apa sebab berbeza keluar haid? Allah Maha mengetahui rahsianya. Cuma kajian manusia kadang-kadang dengan sistem tubuh, kadang-kadang dengan pemakanan, kadang-kadang dengan environment, persekitaran. Sebab itulah perempuan-perempuan yang duduk di Skandinavia, duduk di utara Kanada, mereka lebih awal haid. Mak Saleh juga tapi duduk di California, haidnya umur 12, umur 11. Tapi kalau Skandinavia, di Finland, di Norway, di Sweden, di Iceland, yang tubuhnya lebih sejuk, awal haidnya. Nampak? Sebab tubuhnya besar-besar. Arab pun gitu juga, dia tak sama macam kita Melayu. Orang putih, anak orang putih, perempuan anak orang putih, Norway, orang Sweden. Dia 9 tahun, kita ingat 12 tahun. Besar macam mak orang. Berapa? 10 apa? Besarnya tinggi. Dapat kaki lapang dah. Arab gitu juga. Kita pergi Mekah tengok duduk belah kita. Gini. Faham lagi? Yaman. Tengok dia ni Sudan gitu pula. Tinggi-tinggi. Dia besar, dia derah keluar. Kita ni jenis kecek. Jenis Asia Tenggara ni kecek. Biasanya lambat 13, 14, 12 keluar haid. Tapi yang kecek ni agak.
Pasal syarat istinja, nanti dia akan terang sekurang-kurang haid selama-lama haid. Syarat istinja, pasal syurutul istinja'i bil hajari samaniyatun. Syarat istinja dengan batu ada 8 perkara. Kita masuk bab istinja pula mana ni. Apa makna istinja? Mana ni reti dah lah. Istinja artinya membersihkan najis selepas berak dan kencing. Faham? Kalau kita bersihkan najis sebab pijak tai kucing, kita basuh kaki, orang panggil istinja. Tangan terpegang tai anak, tai ayam, kita basuh tangan. Itu bukan istinja, itu membersih najis. Faham lagi? Istinja atau istinja maksudnya membersihkan najis daripada kemaluan setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau kita basuh berak, apa panggil istinja. Basuh kecing je, istinja. Faham lagi? Kita kecing, kemaluan kena air kecing. Ujung dia tu. Faham lagi? Lepas kecing, basuh. Jangan tengah kecing, basuh. Faham lagi? Lepas kecing, basuh. Perbuatan basuh kemaluan daripada ada najis biar jadi bersih, perbuatan itu dipanggil istinja. Tetapi kalau air kecing ada 2 titik kena atas keting, masa kecing kita basuh kemaluan sesadah. Nah, basuh pula kaki tadi kena 2 titik tu. Hak basuh di kaki tu bukan istinja. Faham lagi? Itu dipanggil izalatun najas, membersihkan najis. Faham? Istinja hanyalah perbuatan membasuh kemaluan depan atau belakang. Nah, tapi kemaluan yang keluar, kemaluan yang keluar, najis yang keluar, bukan najis yang datang. Nah, kita pergi duduk tati ayam, punggung kita kena di ayam, kita pun basuh punggung. Orang panggil istinja. Istinjanya basuh sebab tadi keluar najis. Okey? Maka istinja itu boleh dengan air. Itulah yang paling afdal. Nampak? Liyutahhirakum bih, supaya kamu bersuci dengan air hujan itu akan diri kamu. Sebab Allah turunkan air daripada langit. Wa anzalna minas sama, kami menurunkan air daripada langit. Apa tujuan? Supaya kamu gunakan air yang turun dari langit untuk kamu bersihkan diri kamu. Kita tak bersih air dia. Kita tak basuh berak dengan air hujan, ustaz, dengan air pahit Air pahit tu air hujan lah. Faham lagi? Dikira asal. Nampak? Takkan beli pahit tu bi air. Faham pahit tu bi air. Pahit mahal kita beli. Hak mahal kali tu bi air. Dia kena sambung lah pahit tu. Sambung pergi dua ni. Sambung sampai ke sungai. Cuma antara pahit kita dengan sungai yang diambil itu ada mesin penapis, dipanggil loji. Port Island, Pulau Musang. Tahu tak? Dia ambil sungai ke, air itu jadi pakai sihir. Sing, jadi air. Ambil dari sungai. Sungai ambil dari mana? Dari langit. Faham lagi? Takkan beli pahit tak buah metal, tak buah metal. Ada orang kata buah pahit lebih air dulu. Kau air kau celah mana kena ambil air daripada sungai daripada langit. Jadi asal bukan air daripada bumi, daripada langit. Dalil ayat Quran, wa anzalna minas sama, kami yang turunkan air yang ada di bumi itu dari langit asal. Langit itu bukan makna siapa planet. Langit itu maksudnya awan. Okey? Tetapi malam ini dia kata syurul istinja bil hajar. Kita nak istinja dengan batu. Bukan nak istinjakan batu, nak istinjakan dengan batu. Istinja batu lain makna pula. Istinja guna batu. Sebab istinja ini yang afdal guna air. Tetapi harus guna batu. Dalam hutang di padang pasir tak ada air. Boleh guna batu. Lagu mana? Syarat dia ada 8. Samaniyah ada 8. Yang pertama dia kata ayyaku nabi salasati ahjar. Yang pertama mesti 3 biji batu.
Kalau 2 otir batu tidak sah. Lepas kecing dia ambil batu 3 otir. Batu pertama dia sapu, batu kedua dia sapu, batu ketiga sapu. Syaratnya sekurang-kurang 3 biji batu. Faham? Kalau nak buat dengan batu. Okey? Jadi kalau bukan pakai batu, dalam tandas tu hanya ada tisu. Dia pergi dengan putih contohnya. Faham? Contoh pergi melawat kan, esko-esko pergi melawat di luar negara, nak beli tahu siapa. Dah. Dia masuklah tandas di UK, di Ireland, di mana Scotland, tak ada air, ada tisu. Maka 3 helai tisu. Faham tak lagi? Ganti 3 biji batu. Ada 3 helai. Yang kedua syaratnya wa ayunqiyal mahalla, hendaklah batu itu boleh membersihkan air kecil tadi. Yang ketiga wa alla yajuffa an-najasu, tidak boleh kalau najis itu sudah kering. Air kecil sudah kering, nak guna batu tak boleh. Ingat Yang keempat wala yantakila, dan tidak lagi najis itu berpindah. Kalau najis berpindah tak boleh, mesti guna air. Yang kelima wala yatra'a alaihi akhar, tidak datang atasnya, atas najis yang kita nak bersih itu datang najis yang lain. Kayak gitu terang. Yang keenam wala yujawiza safhatah wa hasyafatah, dan tidak boleh najis itu melampau permukaan duburnya atau kepala zakarnya. Dan yang ketujuh wala yusibahu maun, tidak menimpa najis kita tadi oleh air. Yang ke-8 wa an takunal ahjaru tahiratan, hendaklah batu-batu yang kita guna, kalau tisu-tisu lah, kalau daun-daun lah, yang bersih suci. Itu 8. Baik, kita tengok keterangannya. Kita kupas pula. Yang pertama hendaklah 3 biji batu. Kita nak pergi kecing padang pasir. Contoh raung motosikal, raung dunia banyak ni. Dia motosikal, dia travel. Ada seorang laki-laki dari Malaysia, dia travel daripada Mesir sampai ke South Africa. Motor keris. Buruk lepuk motor. Kita main 1200 cc BMW pada duk main KL Ganu dia motor keris. Gambar di standar dari Botswana, gambar di Zimbabwe, motor keris buruk. Penuh dengan barang belakang tu. Berani dia tak? Berdekat daripada Mesir sampai ke South Africa dalam lebih kurang 140 kali Malaysia. 140 tim Malaysia. Nampak Afrika kan? Kita Malaysia ni kuasa jauh kan tau. Malaysia ni negara yang sangat kecil lah. Kalau kita tengok di globe tu, tak nampak Malaysia. Kita kena buang paku dia tu, baru nampak. Cek sangat. Baik. Kena 3 butir batu sampai di gurun, satu gurun Sahara, sampai di gurun Algeria, gurun Tunisia dan seumpamanya, tak ada air kita. Kita kecing nak kecing. Tengok air dalam botol habis juga. Ambil 3 butir batu. Okey, mesti 3 butir. Kita guna je batu, bersih dah. Tak boleh juga. Kerana sekurang-kurang 3. Dan Nabi, sahabat guna cari 2, satu lagi tak cukup, Nabi kata tak boleh, mesti ada yang ketiga. Tak boleh 2, mesti 3. Nampak? Syarat faham dia mesti 3 butir batu. Batu ada 2 sutik je ustaz, tapi banyak muka sebab dia besar, dibolehkan. Kerana bilangan tu tak penting sangat, yang penting sekali tepat sapu. Jadi kalau ada 3 butir besar tu, sapu buang, tak dipakai dah. Ambil kecil sikit, sapu buang. Jangan batu halus macam pasir. Faham tak ni batu besar-besar ni? Faham? Kecil kan? Kalau nak buat, nak basuh berak, nak istinja, biar besar-besar tu. Faham? 2 buang, 3 buang. 3 butir batu.
Cari jumpa sutir. Batu bepang. Batu bepang berapa muka ada? Mu. Ha? Ai salah. Mudah je tengok batu bepang, batu-batu. Pelik batu, cacat batu tu kalau lapang. Ha. Berapa muka? 6 je. Ha, balik bilang mula, okey? Ha, mu bilang mu buat video sikit, betul tak? 6 ke? 6 muka. 6 muka sutir batu. Faham tak ke? Dia pun ambil yang muka pertama, sak dia sapu. Muka kedua, sak dia sapu. Muka ketiga, sak dia sapu. Bersih. Sah dah. Dia kira seperti 3 biji batu. Faham tak ke? Kan dia besar. Nampak? Tak kira ada 3 muka ke batu tu, 4 muka ke, 5 muka ke. Faham tak ke? Ha. Tapi kalau tidak suci 3 biji batu, 3 biji tak suci lagi, ada lagi nampak basahan kencing, wajib tambah yang lain. Jangan hak ketiak tadi, hak lain. Jika 4 sudah suci, sah dah, boleh semayang lagi. Ambil wuduk lah. Faham tak ke? Ha, cuma sunat ganjil. Bersuci dah dengan 4, sunat jadi 5. Kerana Allah itu witir. Faham tak ke? Ha. Jadi kalau batu yang muka 6 tak suci gak berat. Kerana tempat keluar kecing tu halus, satu je tempat keluar kecing. Mana ada satu lubang kecing. Halus je. Jadi ambil sah. Batu bepang tadi 1 2 3. Tak cukup 4. Ha. 4 tak suci lagi, ada lagi 5. 5 tak suci lagi, wajib 6. 6 tak suci lagi, lapuk kata itu. Lepas batu bepang pun tak suci lagi, apa benda main. Tak, habis kumur seorang batu lah dunia ni. Orang lain sahabat Nabi 3 butir je, mu 8 nang apa tak jadi apa lagi. Ke mu tengah kecing sapu. Tak, biar berhenti kecing dulu, setelah kita istibrak, reheng dan sebagainya. Nah, sesat 3 biji. Yang kedua pula dia kata, ya membersihkan tempatnya. Maksudnya batu itu boleh membersihkan. Kalau batu yang tidak boleh membersih, tak sah. Contoh batu permata, tidak sah. Ni batu zamrud, batu delima, zabarjat, batu opal, kerana dia licin. Nah, batu zamrud, batu delima, diguna batu setengah. Jadi air kecing dia itu tertolak ke tepi. Dia tidak lekat di batu. Batu yang membersih ni bila kita buat itu lekat di batu. Termasuk mikor atas rumah boleh. Faham? Boleh. Sepehang seming tak apa pecah-pecah kan? Mak dia lekat situ. Atas rumah lama atas batu. Kita repih. Buah gitu dia lekat air kecing sini. Dia berpindah. Tu. Tapi kalau batu mata dia tak pindah, dia bergerak. Faham? Tak boleh. Jangan najis itu telah kering. Dia kecing pukul 8, pukul 9 baru nak guna batu atau tisu. Tak boleh. Kerana kecing kamu sudah kering. Dipanggil najis itu najis hukmi. Mesti air juga. Nampak? Dia kena lepas kecing itu tengah basah tu, tahi tengah basah tu, kita istinja dengan batu atau tisu. Kelima, jangan datang atasnya, jangan najis. Yang keempat, jangan najis itu telah berpindah. Dia kecing, najis itu neleh bawah ni. Atau dia buang air besar, neleh peha. Faham? Maka yang pada ujung kemaluan, ujung parat, tempat keluar, pada dubur, sah guna batu. Hak neleh ni jangan guna batu. Nak mengambil batu kau ke bawah. Ngaji dah main. Bukit kuang. Ni pada kuang. Bahang ke bawah. Faham? Lepas tu ambil batu luruk peha. Faham lagi? Dah lah. Batu-batu tisu tu hanya tempat keluar najis. Okey? Tempat keluar najis. Jadi ni boleh guna batu. Hak ni kena air. Berok ni didubur guna batu, guna tisu. Hak neleh peha ni,
kena air, wajib air. Neh? Takut bahan batu belaka. Neh? Ti air yang atas-atas setinjak ke batu. Neh? Dak lagi ke dak ngaji, dak khabar molek, dak faham. Nah, berasa ke pandai dak? Kambang. Dan jangan datang atasnya najis yang lain. Air kecil meneleh kena di dubur, tak boleh. Faham? Dubur ni ada najis dah, bekas keluar najis ni. Ada kesan najis sini, air kecil meneleh kena tadi. Dia panggil najis yang lain menimpa. Tak boleh, mesti kena air. Bila kata tak boleh, mesti kena air. Jangan najis itu melampau permukaan duburnya dan kepala dakarnya macam tadilah. Jangan najis itu terkena air, maknanya dia jangan basuh. Kerana apa? Bila terkena air, dia akan serak pada tepi-tepinya pula. Maka membasuh sini saja, sini tak basuh, tak sah. Hendaknya batu-batu itu suci. Kalau batu najis tak boleh. Satu hari Nabi nak buang air, sahabat biasalah nak berkhidmat. Kalau selipar, nak padi pegang. Kalau kuda Nabi, padi nak tambak. Kalau Nabi sudah mayang, dia ambil kuda. Ni dia ambil selipar. Bila Nabi nak wudu, berebut nak pergi ambil air. Nak khidmat dengan Nabi. Jadi, bila Nabi nak buang air, pergi cari batu. Dia nak, Nabi istinjak tu biar batu dia yang cari. Dia pergi cari, jumpa 2 tir. Faham? 2 tir batu. Cari sutir lagi, tak jumpa. Ini bahan tahi uta. Tahi uta kok kering. Faham lagi? Dia buat hari, nyunyuk ke Nabi. Nabi kata, Nabi tengok 2 batu, sutir lagi tahi unta. Nabi kata, hadza rifsun. Ini najis, tak boleh. Kena batu. Kita faham situ, najis tak boleh. Nak bersih najis. Faham? Macam basuh begok dengan air kecil. Dia pergi masuk dalam rok, tak ada air. Dia pun nak buat mana nak basuh begok. Dia pun kecil. Dia kecil pacau tak tangan dia. Basuh begok. Mana boleh? Tu air najis. Berat nak buat kerja. Kemudian ada lagi lah yang disebut oleh ulama-ulama. Kalau kita tak guna batu, zaman sekarang tisu. Okey? Tisu itu mestilah yang serak najis. Jenis yang serak najis. Serak najis ni gini, air kecil ada sini, kita buat tak, dia akan pindah, sini jadi kering, sini jadi lembab. Bermakna serak najis, dia tangkap najis. Jadi hukumnya boleh. Boleh. Yang tak boleh tisu minyak. Tisu tu berminyak. Tengah-tengah kita pergi kat rumah orang kahwin, dia guna tisu murah minyak. Tangan kita bekas makan gula. Basuh, ambil tisu minyak. Belum habis tangan-tangan. Dok tangga. Ada tak tisu itu? Tisu tu tak boleh. Tisu itu tak serat air. Faham tak ke? Lagi kertas-kertas lain pada tisu boleh. Kertas surat khabar, kertas-kertas yang. Tetapi kalau Al-Quran, hadis apa semua haram, dosa besar. Sengaja nak istihzak, bersendakan, jadi kafir. Ulama qiyas dengan kitab Quran dan hadis, kitab-kitab ulama-ulama, kitab-kitab ilmu syarak haram. Faham tak ke? Lagi apa lagi yang tak boleh? Benda yang tajam. Dia istinjak dengan buluh. Buluh hok belah 2 dah. Dia pun gahar kau. Tubik air lain pula warna merah. Lagi. Tak boleh. Atau daun boleh. Daun-daun yang kering yang menyerap najis. Dia ambil najis, ambil daun, dia letak kat kemaluan, basah daun tu. Dia takak najis. Betul tak? Daun tu boleh. Daun licin tak boleh. Macam daun topak licin tak boleh. Daun keladi. Tak boleh. Buah-buah mana pula? Buah-buah yang dimakan tak boleh, dilarang. Buah-buah yang boleh memudaratkan tak boleh. Dia rasa baik dia guna buah rengah. Masuk hospital kawan tu. Bahaya tak? Daun-daun yang ada duri dan sebagainya dilarang syarak. Lagi yang dilarang iaitu menggunakan makanan. Dia tinjak dengan ondel-ondel. Haram. Kenapa? Kerana dia mesti dimuliakan. Itu makanan manusia. Haram kita nak kotorkan makanan gitu. Tak boleh.
dengan jala mah masuk cuci. Dengan cendol tak boleh. Kerana itu bukan, benda itu dihormati syarak. Bukan main-main. Okey? Baik. Kita masuk dalam tandas ada dua. Satu paip air, satu ada tisu. Hukumnya yang afdal ialah kita ambil tisu dulu. Yang afdal ni, kalau ada dua, air dan tisu, ambil tisu, buat macam yang kita belajar ni 3 kali. Lepas tu basuh dengan air. Nak? Itu paling afdal. Tetapi harus kita pilih mana-mana satu. Nak guna air sahaja harus, nak guna tisu saja harus. Mana afdal? Air sahaja afdal. Air ada, tapi biarlah nak test sekali istinja dengan tisu. Belajar dah nak test kali hari ni. Air ada, hukumnya sah. Faham lagi? Sah. Afdal air sahaja. Tapi yang paling afdal tisu dulu baru air. Air afdal dari tisu. Kalau tisu macam mana? Macam mana buat ikut mana lah. Asal memindahkan najis dari kemaluan ke tisu. Mutekak gitu boleh. Nak buat gini boleh. Gini boleh. Nak, kata setengah ulama fiqh, hendaklah diputarkannya. Kalau batu tu dipusing. Batu pusing. Letak pusing. 360. Okey? Selesai. Jangan tolak-tolak, kerana kemungkinan bergerak. Batu yang kedua 360. Pusing gitu. Faham? Batu yang ketiga. Tisu boleh tak kalau sikit? Boleh. Sebab lubangnya kecil. Dia ambil tisu ada selah. Oh, ada selah je tisu. Dia buat gini. Okey? Buat gini. Cukup lah. Jangan buat banyak masuk dalam. Yang ulak cari lapor becek. Boleh kan? Pecah 3 di situ. Boleh kan? Jika kering dengan 3, dia bersih dengan 3, sudah memadai. Tak bersih dengan 3, wajib 4. 4 sudah bersih, sunat 5. Kemudian fardu wudu 6 perkara, wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, macam biasa diwakilkan oleh pihak masjid, bacakan kutipan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan pada malam ini untuk tabung pembangunan kebajikan dan tabung pembangunan masjid dan kebajikan qaryah masjid pada Mengkuang. Muslimin muslimat, dimohon gerakkan tong-tong derma itu yang ada berdekatan dengan kita. Baik. Wak tong. Gerak tong Tinjak dengan tulang najis tak boleh. Tulang yang suci boleh. Baik, sambil-sambil kita berikan sumbangan derma dalam tong-tong yang bergerak di depan kita, kita tengok soalan orang pada Kuang Bukit Payung. Boleh atau tidak teruskan beri sumbangan? Boleh atau tidak dilakukan korban lembu yang telinganya koyak? Bukan koyak asal sejak lahir. Jawabnya boleh. Jika koyaknya sedikit. Kerana tidak menghilangkan najis. Najis tidak menghilangkan daging. Okey, telinga koyak beginilah. Ni telinga koyak. Hilang tak daging? Tak hilanglah. Tapi kalau telinga itu berlubang,
Telinga tu berlubang. Ting, hilang tak daging. Faham lagi? Daging hilang tak boleh. Nampak? Selalu kena tembokkan liar, dok tembok kacui ni telinga lembu. Faham lagi? Hilang tak daging. Hilang daging. Tapi kalau koyak gitu je tak hilang daging sedikit. Jika banyak nampak cacat. Faham lagi? Mana dia? Seliuh masih nak sembelih boleh. Dia tak boleh seliuh 2-3 hari lagi. Jadi lambat makan dan sebagainya. Okey? Dia nak turun lembu jadi seliuh. Nak turun lembu, nak turun lori. Seliuh. Dia melih lalu boleh. Tapi seliuh lama dah. Jadi dia lambat makan daripada kawan-kawan dia. Menyebabkan kurang daging. Tok Wan masih hidup. Tanah Tok Wan ditipu oleh orang. Saya beli tanah Tok Wan yang ditipu itu berjumlah 40,000. Saya bahan ke saya. Orang tipu tanah Tok Ki dia. Dia beli tanah yang kena tipu tu. Dia beli dapat kemung lah. Kalau dia beli dengan siapa? Dengan pembelinya. Tapi kalau membeli dengan bukan pemilik, tak sah. Kerana tanah itu bukan pemilik dia. Dia menipu. Dia nipu sah tak milik? Tak sah. Kita tipu motosikal orang jadi boleh kita. Dengan jalan tipu. Boleh jadi milik tau. Tak nak jual beli sah tak? Tak sah lah. Kena tuang dia asal. Faham? Suami saya selalu kata, aku tak reda yang kamu makan guna selama ini. Dia selalu kata gitu kalau time berbalah. Bagaimana dengan ibadah saya? Teruskan beribadah. Isteri ni dia kata, suami kalau balah, kalau tak balah okey. Bila balah, aku tak reda mu makan-makan harta aku. Jawabnya tidak menjadi kesan apa-apa. Bahkan Allah tak reda suami berkata begitu. Kerana makan minum isteri itu adalah kewajipan suami. Kewajipan dah. Dia kata tak reda gitu. Yang tak reda ini ialah kita sudah beri yang wajib digi curi pula dah. Barulah menasabah kata tak reda. Ni kewajipanmu. Macam anak bila anak tu ada perselisihan faham dengan mak kata aku dah halal air susu aku hari tu. La ilaha illallah. Yang mu beri apa dulu? Mana ada orang paksa? Jangan kata lagu tu. Itu tugasmu. Apakah syarat lembu betina yang sah dibuat korban? Dia tidak pregnant. Kalau lembu itu mengandung, tak boleh buat korban. Faham lagi? Lembu betina boleh buat korban. Yang tak boleh lembu yang mengandung, lembu hamil. Okey? Lain-lain sama saja. Syaratnya tidak cacat, tidak terlalu kurus, tidak berpenyakit, tidak buta. Apakah adab melihat orang yang sakit? Yang pertama, hendaklah kita ini berdoa kepada orang yang sakit. Yang kedua, hendaklah kita berkata perkara-perkara yang menyebabkan dia jadi kuat harapannya untuk sembuh. Dan yang ketiga, kita tidak duduk lama di tempat orang sakit. Ada orang apa 2 jam tak lari. Kawan tu tukar paper, kawan tu nak makan ubat, habis tak lari, tak gerak sikit. Faham? Ini tak erti bahasa. Bukan tak erti bahasa tu, bahasa tak erti. Jangan lama-lama. Ada orang mulut jahat. Dia kata, kawan aku nyakit macam kamu kok dah 6 minggu mati. Kawan tu Allah dengar tu, patut mati esok, mati lalu gitu. Jadi pendek umur dah. Cakap benda lagu tu. Dia tu kati-kati lain kosong hati belaka dah tinggal mu seorang je. Lagi. Jahat mulut. Nak kan ni? Berat penyakit lagu tu. Tu sagi lah tengok orang sakit. Datang lambat, didapati terakhir, saf terakhir makmum berada di sebelah kanan. Kalau ingin masuk saf, sama saf terakhir yang betul-betul berada di belakang imam. Sebab ada pemahaman saya, baru mula di belakang. Boleh saja di mana yang mudah. Dia mari saf terakhir, ada tinggal separuh saja. Kat mana mudah bagimu? Yang Allah sebelah kanan. Dah kanan pernah ada, belah kiri lah pula. Faham?
Soalan seterusnya. Syarat kahwin dengan orang bukan Islam syaratnya kena masuk Islam dulu kan? Itu hukum mazhab atau mazhab. Itu bukan mazhab, itu ayat Quran, itu nas. Okey? Mazhab ni ialah bila tidak ada nas yang jelas. Potong tangan pencuri itu nas, bukan mazhab. Yang mazhab itu ialah potong di sini atau di sini atau di sini. Adapun potong tangan pencuri itu nas. Dah jelas. Allah kata asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, hendaklah kamu potong tangannya. Potong tangan itu nas, tidak ada mazhab. Oleh kerana tidak dijelaskan potong tu di mana, maka imam-imam beri pandangan. Faham lagi? Dengan bersumber, dengan qarinah, dengan dalil dan burhan. Bila beri pandangan, terjadilah pandangan yang berbeza. Itu dikatakan mazhab. Adapun potong tangan, tak ada khilaf. Tidak ada kata mazhab Syafi'i potong tangan, mazhab Hanafi potong hidung. Tak ada. Sejelas sebut dalam Quran, faqta'u aidia, tangannya. Tapi tangan sini sampai ke bahu. Kat mana nak potong? Itu mazhab. Okey? Soalan seterusnya. Bolehkah lelaki memakai cincin besi? Boleh. Adakah sunnah? Tidak sunnah. Sunnahnya Nabi memakai cincin perak. Faham lagi? Permatanya batu. Apa warnanya? Batunya ada riwayat warna hitam, ada riwayat batunya warna perang. Nah, akik batu Nabi pakai. Kita pakai lain boleh. Nabi pakai akik, kita pakai zamrud, boleh. Tak ada masalah. Faham lagi? Tapi cincin besi itu pada orang yang miskin. Seorang miskin, dia kata saya tidak ada harta ni nak buat mas kahwin ni. Saya orang miskin. Nabi kata iltamis wala khataman min hadid. Kalau miskin bagaimanapun, carilah juga sedikit harta walaupun sebentuk cincin besi. Bukan suruh cari cincin besi, nak khabar wala hak murah kalipun, tak apalah, dah murah miskin. Soalan seterusnya. Terlelap masa dengar khutbah Jumaat, batal atau tidak wuduk? Jikalau punggung lekat di lantai, sekira-kira nak kentut tak boleh. Melainkan kena angkat atau sengitkan, baru boleh kentut. Tidur begitu tidak batal. Jadi para sahabat selepas sembahyang maghrib, tunggu isya, ada sebahagiannya mengantuk dan tertidur sambil duduk. Bila diiqamatkan salat isyak, mereka bangun dan terus salat tanpa mengambil wuduk. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, siapa yang tidur falyatawadda, hendaklah ambil wuduk. Rupanya ditaksiskan di hadis ini daripada lafaz yang umum, maknanya tidur yang punggungnya tidak lekat di bumi. Tidur baring, tidur tertang, tidur nungging, tidur berdiri, tidur handstand, tidur ngiring. Faham? Yang boleh keluar angin semua batal. Tidur yang punggung duduk gini tak boleh. Nampak? Jadi duduk tengah khutbah Jumaat, dia lagu duduk, dia duduk ke dia duduk berdiri belakang? Diri nyanda di motosikal, dia tertidur, batal duduk. Tapi kalau dalam khutbah dia duduk, tak batal. Duduk mana? Duduk gini, punggungnya lekat di bumi. Kalau punggungnya duduk atas dua kaki, macam duduk anjing, batal kerana terbuka punggungnya. Solat apakah yang dilarang pada waktu diharamkan solat? Solat yang tidak mempunyai waktu, solat yang tidak ada sebab yang terdahulu, dan solat sunat mutlak. Adapun solat lain boleh. Nabi kata contoh antaranya ketika matahari sedang terbit, ketika sunrise, matahari tengah terbit. Jadi dia nak semayang sunat mutlak, diharamkan. Tapi kalau dia baru bangun tidur masa itu, dia ambil wuduk dan oleh subuh, ambil wuduk nak sembahyang subuh, matahari pun keluar, dia terus sembahyang subuh, tidak dilarang. Yang dilarang tidak ada sebab saja-saja nak sembahyang sunat. Itu yang dilarang. Lagi matahari tengah tegak di atas kepala waktu istiwa. Kerana masuk zuhur nanti zawal condong sedikit. Lagi ketika sunset matahari sedang tenggelam. Lagi lepas sembahyang asar, lepas sembahyang subuh. Nabi kata la salata ba'dal asri wala ba'da subhi.
Tidak ada solat lepas asar, tidak ada solat selepas subuh, maksudnya solat yang tidak ada waktu. Adapun solat yang ada sebab. Kenapa mu nak solat ni? Sebab nak bermusafir kejap lagi. Faham lagi? Boleh. Kenapa mu nak solat ni lepas sembahyang asar dah? Ni sunat wuduk. Lepas sembahyang asar dah. Faham? Pukul 6 dah. Batal wuduk. Dia pergi ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, sunat solat sunat wuduk. Tak ada masalah. Walaupun selepas sembahyang asar. Atau sembahyang qada. Sama ada qada itu wajib atau qada yang sunat. Lepas sembahyang asar teringat apa benda ni? Tadi pagi tiada sembahyang duha, terlupa. Maka di sembahyang duha itu qada selepas sembahyang asar boleh. Qada yang wajib lagilah boleh. Okey? Bolehkah kanak-kanak yang belum berkhatan berada pada saf yang pertama? Dalam kitab Imam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis lah, di mana daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata Jabir, kami ini semayang dengan seorang budak yang sudah kematian ayahnya, duduk di belakang Nabi. Nampak? Duduk di belakang Nabi. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim isteri kepada Abu Talhah semayang di belakang kami. Dia atur lagu tu. Jadi pada riwayat-riwayat yang lain, kanak-kanak itu jika kita awal sebelum lagi daripada kita mula semayang, jika ada 3 jenis manusia. Pertama, lelaki dewasa. Kedua, kanak-kanak yang belum balik. Ketiga, kaum perempuan. Maka sunat, laki-laki saf depan, saf tengahnya kanak-kanak, saf belakangnya perempuan. Tetapi jika saf lelaki dewasa tidak penuh, maka datang kanak-kanak memenuhkannya, hukumnya dibolehkan. Nampak lagi situ? Jangan duk perambak budak-budak. Mu mari lewat nak ambak budak-budak, sedap gamuk. Faham lagi? Itu cara dia. Dan jika dibuat terbalik, sah juga semayang. Dalam kitab Majmu', patutnya semayang, patutnya belah kanan kalau seorang, makmum laki-laki duduk belah kiri. Sah. Patutnya kalau perempuan duduk di belakang suami, duduk belah kanan suami. Sah. Faham lagi? Patut kanak-kanak belakang orang tua. Dah ada kanak-kanak depan orang tua belakang kanak-kanak. Sah. Cuma aturan itu jika disengajakan menyalahi, makruh. Tetapi tidak perlu diulangi semayang dan tidak ada sujud sahwi. Okey? Soalan seterusnya. Dia bertaubat daripada dosa onani. Adakah mandi wajib? Adakah dia wajib mandi? Wajiblah mandi kalau keluar mani. Nabi kata kena mandi. Nak apa tanya Nabi kena mandi ke? Nabi kata, na'am, iza ra'atil ma'. Ya, kalau keluar mani. Tak kira dah, mu kaya ke, mu mikir ke, mu tengok ke puang ke, puang tengok lelaki keluar mani. Ya, na'am. Wajib mandi. Okey? Jadi, janabah ni maksudnya orang yang melakukan jima' atau orang yang keluar mani. Maka jadi hadas besar. Bila hadas besar, wajib tak mandi? Wajiblah. Sebab Allah kata, wa in kuntum junuba fatahharu. Jika kamu sudah junub, berhadap besar, wajib kamu mandi. Okey? Soalan seterusnya. Ayah saya lapas untuk buat korban atas seekor lembu ini, dia untuk semua anak dia. Lepas tu baru ni lembu tu sakit mati. Ayah saya tak dapat tunai hajat lah. Adakah itu dikira nazar? Sekiranya ayah saya meninggal, anak ni perlu selesaikan hayat berkenaan. Hayat ke hajat? Baik. Kita nak sembelih lembu sunat, lembu tu mati, sunat kita ganti. Kita nak sembelih lembu wajib, lembu tu mati, wajib kita ganti. Kita niat nak sembelih lembu, nak masuk korban, wajib ke tak? Saya jawab. Masuk gerbang seorang seekor lembu, wajib ke? Ke sunat? Sunat lah tu panggil, faham? Lembu tu bila nak sembelih takut tengok pisau, mati lembu. Contoh, kejut mati lembu. Sunat ganti. Faham? Tapi kalau kita nazar, aku nazar, kalau aku dapat projek ni, aku nak sembelih seekor lembu. Faham?
Bila dapat projek, dia pun pergi beli lembu. Beli lembu, boleh balik, jatuh, perbok, mampus lembu. Wajib beli lembu lain, selesaikan nazarnya. Faham tak lagi? Kalau kita solat lewat, boleh lagi ke kita buat solat sunat sebelum solat fardu? Boleh. Contoh masuk waktu asar, pukul 4.30. Kita sekarang 4 suku. Boleh. Sunat dulu 5 minit, lepas tu fardu. Yang tak bolehnya begini. Apabila kita semayang sunat, semayang fardu akan keluar daripada waktu sebahagian. Maka tak boleh dah semayang sunat, wajib semayang fardu dulu. Faham? Yang boleh kita nak semayang sunat ialah kalau aku semayang sunat dulu, lepas tu baru semayang fardu, waktu masih belum habis. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kalau kita ziarah kubur, apa yang afdal kita buat? Pertama, beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Sekurang-kurangnya. Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. InsyaAllah kami dan kamu pasti akan bertemu juga di alam barzah nanti. Atau kurang lagi, Assalamualaikum, sudah memadai. Kemudian kita berdoa kepada si mati. Itu sekurang-kurang. Soalan seterusnya. Dulu masa muda, saya muda tikah setahun je dari dia. Dia tak ambuh, kita sekarang. Baru dia tak ambuh, sekarang baru dia nak. Kenapa begitu? Baik. Macam biasa. Dulu dia nak ke orang puang ni, contoh. Nama Ketung. Ketung tak ambuh. Sebab dia kata awak tua setahun. Tapi dia ni Ketung tu nak dah ke dia. Gua ni gitu mana aku tahu, mungkin tanyalah dia. Oh benda kena gitu mau tanya juga. Nak jawab gua ni. Tak ada arah nak tanya. Salahkah kalau saya share video ceramah ustaz-ustaz di media sosial? Itu yang baik, apa pula salah? Jangan share aib orang, jangan share rumah tangga orang, jangan share fitnah, itu baru haram dosa. Share benda baik. Mu tak kerti nak ceramah, mu share ceramah. Berlambak lagi. Arab ada, Indonesia ni siapa paling banyak. Baik yang molek-molek. Share. Dan kita ada grup WhatsApp keluarga. Betul tak? Grup WhatsApp anak beranak. Share. Tahu video. Kisah Nabi Sulaiman. Tahu dalam grup WhatsApp. Ni kalau kelebihan baca surah ni. Share. Apakah hukum solat pakai seluar jin? Dia tak kira seluar jin ke, seluar malaikat ke. Dia syarat sah semayang, tutup aurat. Tutup aurat. Okey? Kalau laki-laki tutup aurat, sekurang-kurangnya antara pusat sampai ke lutut. Kalau dia memang tidak ada pakaian lebih dah. Kalau perempuan, tutup semua, melainkan muka dan 2 pergelangan tangan, tapak tangan dan belakang tangan boleh buka. Tak mesti pakai baju kurung, benda terkung itu. Dia yang kerja pejabat, korporat dan sebagainya. Dia pakai baju kacing kat ni dengan pakai stokeng tutup habis tak nampak, sah semayangnya. Keluar jin ke, keluar dok jin ke boleh. Jangan nampak aurat. Kucing saya dilanggar oleh jiran yang tak bertanggungjawab menyebabkan kecacatan kekal. Pembuangan air kecing dan berak tak boleh kawal. Tangga dan atas kereta selalu kotor. Macam mana nak buat berkaitan dengan hal ini? Dia sengaja langgar ke terlanggar? Dia gini, kalau kita terlanggar hak orang tidak berdosa. Tapi wajib bayar ganti rugi. Dia gitu, jangan main-main. Kita terlanggar kucing jiran, patah kaki. Kena bayar. Dia terlanggar ayam jiran, mampu. Bayar ayam mahal ni. Mahal pada kuda ayam. Kita terlanggar lembu jiran, koyok telinga je. Kita bawa laju hari dia, bang. Putus telinga lembu jiran. Jiran kata kena bayar 200 riyal apa. Jangan main.
Berdosa tak? Kita bukan sengaja. Nah. Apakah hukum kahwin di Patani? Tak bai. Tak bai bukan Patani. Nampak? Patani atas lagi. Okey. Kahwin di sana sah. Kalau tak sah kahwin di Patani, nyaknya lah orang Patani. Kerana orang Patani kahwin di Patani dah tak sah. Yang tak sahnya di mana pun kamu kahwin, di kampung sendiri ke apa, tidak mencukupi syarat dan rukun nikah. Tak sah. Tapi mau kahwin jauh mana pun di planet Mareh, cukup syarat rukun, sah. Tak, antaranya rukun nikah ada 5, pengantin perempuan, pengantin laki-laki, 2 saksi, wali dan ijab kabul. Walinya tidak betul, tidak sah. Kerana orang yang tak jadi wali melantik menjadi wali, tidak sah nikah. Walaupun nikah di alam istana. Walaupun dinikahkan oleh orang kampung kita sendiri. Nah, tengok. Lepas tu ada nikah di Thailand, ada yang sah, ada yang tidak sah. Sebab tu orang yang nikah di Thailand, di Patani, di Songkla, di di Takbai, di Golok, apa benda lagi, di Yala, di Naratiwat, balik mesti daftarkan perkahwinan itu di sini. Kerana pihak qadi dan mahkamah syariah sini nak memastikan adakah betul cara kamu bernikah di sana. Lepas tu dikeluarkan surat, ya sah begitu. Kadang-kadang diputuskan tidak sah. Jadi kita bimbang hak tidak sah tu. Faham lagi? Dia macam akan semayang lah. Bukan akan semayang sah lah ke? Ada tak semayang tak sah? Nah, padahal serebam sah dah, tak sah tu. Nah, piyah tinggi dah, kena kipah piyah. Tapi dah datang, dukun tak buat, tidak sah. Soalan seterusnya. TV di belakang ustaz itu moleklah tutup. Masa semayang saya dok kosong. TV mana pula? Molek tutup lah. Tapi ginilah. Kalau pun, tapi buat pun tengok atas tau. Jadi dalam kitab-kitab hadis, dalam Nailul Autar, dalam Subul Salam, dilarang melihat ke atas ketika solat. Jadi tengok bawah lah. Nah, jadi tutup TV bawah dulu. Nah, cuma kalau kita nak tutup itu lebih baik, okey? Sebab kadang-kadang dia orang tengok atas. Lepas dia gerak kan. Oh, ustaz ni. Orang rokok dah dia. Takut gitu lah. Bagus kok dia tanya. Okey. Saya batuk keluar darah dalam sembahyang, nak buat macam mana? Tidak batal. Cuma darah itu tak boleh kita telan. Kerana telan najis dan sembahyang batal. Faham lagi? Seeloknya kita sembahyang dengan membawa tisu. Okey? Kalau benda yang najis, ambil najis tadi, batuk tadi, lepaskan di depan kita. Jangan letak dalam kocek, najis, tak sah. Kalau hinguh, bola kocek. Dia tidak najis. Nanti lepas sembahyang kutip tadi wajib kena buang. Itu cara dia. Ni mudah sebab tu ni. Kalau alio dalam kocek, ketuh. Lepas tu sunat belah kiri kocek. Okey? Inguh atau rohok. Lepah tu bik besar gitu. Sah tak mayang? Sah. Tapi lepas mayang ingat buang lalu. Sekejap lagi tak ingat lapar kedau panah hari ni. Belang muka. Tak. Tapi kalau darah jangan telan. Duduk dalam mulut tak batal lagi. Kehek kena baju batal mayang. Okey? Ludah terus atas masjid haram. Letakkan dalam tisu. Kita boleh duduk dan letak kalau tak mau lepak. Sikit lagi deh. Apa hukum bermain mesin permainan yang bila masuk duit kita perlu ambil teddy bear dalam tu? Adakah kira berjudi? Dia masuk duit, lepas tu dalam tu ada beg. Beg tu maksudnya ada patung-patung permainan untuk anak-anak. Tak tahu apa dosa? Nah, lepas tu ada tangan kan? Tak mesti yang.
Kan dia ada kan. Ya tu lah. Banyak kaya tu hari buat. Itu dah namanya berjudi. Hukumnya haram. Nah, di antara yang banyak tanggung dosanya kerajaan. Kerana mereka biarkan benda judi dalam negara, dalam negeri. Jadi jangan seronok nak jadi MP, jadi esko apa. Haram. Kena cek balik tu semua kedai jangan ada jenis lagu tu. Nah, sebab apa? Kalau budak itu bernasib baik, dia dapat harta. Kalau budak itu tak bernasib baik, duitnya dapat pada toke, dia tak dapat apa. Faham lagi? Itu haram. Ingat tak? Menteri besar wajib suruh esko-esko semua jalan tukar cek seluruh Terengganu jangan ada benda tu. Kalau ada dia tanggung dosa paling banyak. Apakah hukum terus bekerja ketika mendengar azan, ketika berniaga belajar ketika azan? Hukumnya sunat kita berhenti untuk solat. Melainkan pada sembahyang Jumaat wajib berhenti. Okey? Ada sekumpulan burung 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 merpati makan di belakang rumah saya sejak 2017. Sebelah petang lepas kenyang merpati terbang dari kawasan rumah. Mulai tahun 2021 merpati semua ini menetap di rumah saya dan di rumah jiran sebelah, tak balik dah hingga sekarang. Soalan saya, boleh tak saya sembelih dan masak dagingnya atau makan telurnya? Dia kena makan peri sama. Burung merpati dulu bulan 2017 mari makan di rumah dia, patu, petang balik. Sejak 2021 ni, sejak Covid burung tak lari dah. Dia ada SOP di situ. PKP di situ sampai sekarang duduk menginap di rumah dia. Bolehkah kita sembelih makan? Jawabnya, kena pastikan siapakah pemiliknya. Faham lagi? Siapa pemilik? Dalam kitab Qurratul Aini, Syekh Ismail Usman Zain, salah seorang tuan guru kepada Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia karang satu kitab namanya Qurratul Ain. Hendaklah pastikan ada tak pemiliknya. Kalau ada pemilik, tak boleh. Hak orang, tetap hak orang. Ayam mari telur rumah kita, tak boleh makan telur ayam orang. Kita nak makan telur kita. Okey. Jika tidak ada pemilik permata, sudah jadi haiwan liar, harus kita sembelih. Itu saja. Nampak? Tak tahu, tak pasti, ragu, masih ragu lagi ni. Nak kata hak dia kan ada tuang. Nak kata tuang kan, tuang ada cara langsung. Bila ragu, Nabi kata dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau ragu, tinggalkanlah yang meragukan. Ambil yang tak ragu, beli kedai dulu makan. Soalan seterusnya, apa hukum orang yang percaya pada sihir dan beritahu dia disihir orang? Dengar baik-baik. Hukumnya sihir itu ada, tapi tidak boleh percaya kepada sihir. Lagu mana? Sihir itu boleh berlaku, ya. Sihir itu wujud, ya. Tapi jangan kita yakin sihir itu boleh memberi mudarat kepada sesiapa tanpa izin Allah. Okey? Orang kata sihir tidak wujud, orang itu orang jahil. Kerana Nabi sendiri pun pernah kena sihir dan Nabi beberapa hadis pesan dengan kita supaya membaca kalimah-kalimah tertentu untuk mengelakkan sihir. Nampak? Menunjukkan benda itu ada atau tidak? Ada, cuma jangan kita yakin dia berkuasa. Soalan seterusnya, apa hukum seorang wanita yang mati suami belum habis iddah sudah berkahwin? Mana boleh dalam iddah berkahwin? Hukumnya haram, tak boleh. Tidak sah kahwin dalam iddah, nak berkahwin selepas iddah. Imam baca ayat Quran dalam khutbah Jumaat dengan tidak tajwid, kita tidak tentu wakaf ibtidaknya. Macam baca hadis, apakah pandangan? Jawabnya, jika sahih dia melakukan kesalahan yang jelas, maka hendaklah ditegur. Jika dia tidak dia membaiki bacaan, pokoknya sah solat tersebut. Contoh, orang yang baca salah pada surah, pada ayat Fatihah,
maka ditegur, lalu dia ulang baca yang betul, maka sah dia rakaat. Tetapi jika dia baca salah, memang salah itu salah yang tidak dimaaf, dan bila dia tegur dia teruskan juga, tidak ulang, bila dia rakaat tu baru batal. Kenapa? Kerana dia sengaja rakaat sebelum membaca Fatihah. Faham? Jadi kalau berlaku lagu tu boleh mufaraqah dan sembahyang Jumaat dengan imam yang betul bacaannya. Soalan seterusnya. Apakah hukum selundup makanan jual harga murah? Jawabnya, memberi mudarat tak kepada orang lain? Ya, hukumnya haram. Apakah betul mengatakan makan dengan sudu garpu ni cara setan? Makan dengan garpu sudu setan? Tak betul. Faham tak? Makanlah dengan tangan, apa yang elok dimakan dengan tangan, dan jika yang elok dengan menggunakan sudu, maka kita gunakan sudu. Nah, jadi kalau duduk dalam beriuk besar, ada kuahnya, kita ambil dengan sudu. Digambil dengan tangan kau. Nah, kan? Orang lain nak makan pula. Tengok keadaan. Macam makan Nabi makan dengan 3 jari. Nabi makan 3 jari ni jangan semua makanan. Maksudnya makanan yang boleh dipegang dengan 3 jari. Contohnya kurma. Contohnya daging yang sudah dipotong. Mu makan nasi 3 jari. Orang mayang lohor, mu tak mayang ni. Pasal 3 jari. Kena faham baik. Sunnah. Soalan seterusnya. Bolehkah kita pulau orang yang sah, fasik atau munafik? Boleh jika membawa manfaat. Okey? Kerana Nabi pernah memulau 3 orang sahabat. Bukan orang sini, 3 orang sahabat. Lama mana Nabi pulau? 55 hari. Kes dia terlambat datang untuk pergi ke perang Tabuk. Bukan menentang perjuangan Islam, lambat mari je. Lambat sampai di tempat berkumpul tentera. Bolehkah kita menulis ayat Quran pada lukisan kain atau kulit bertujuan perubatan dan doa? Jawabnya boleh. Ditulis pada kain ayat Quran yang ayat kursi, untuk berubat dan sebagainya, tapi wajib kena jaga adab-adab dengan tulisan Al-Quran. Tak boleh kena pada najis, tak boleh kena pada darah, tak boleh kena pada benda yang kotor, tak boleh letak pada tempat yang rendah. Apakah hukum berubat dalam masjid? Berbuat dalam masjid hadunia hingga ganggu jemaah yang sedang khusyuk? Tak boleh. Jangan. Dia kalau orang semayang dulu baru kuliah. Orang tengah semayang maghrib, dia kuliah dah. Kuliah orang imam tengah semayang, hadirin. Faham tak? Tak boleh. Walaupun dia ulama besar, selesai semayang, mulakan kuliah. Kita orang berkuliah, dia mari di sini depan seorang, berzikir, subhanallah, 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 subhanallah. Tak boleh. Kerana majlis itu majlis ilmu. Jadi nak berzikir, duduk di luar. Kerana di luar boleh berzikir. Soalan seterusnya. Kita tegur jemaah agar betulkan sah ketika solat jemaah, tapi teguran itu tidak diendahkan. Apakah kita perlu tegas? Jawabnya tak perlu tegas. Kerana perkara itu bukan perkara haram. Dalam bab dakwah ini tengok, kalau benda yang mungkar kita keras. Kalau bukan mungkar, irsyad, sekadar menegur. Dia nak kocok dengan kawan ni. Apa? Kawan ni tak mau kasih bang. Kawan ni nak kopiah lah. Tak boleh. Bukan wajib. Kawan ni mungkar. Tapi kalau kawan mau judi, boleh lah nak ngomong dengan dia. Kita faham cara berdakwah. Perlukah kita langkah ke belakang untuk menemani jemaah yang solat seorang di belakangnya? Jawabnya sunat. Bila ada penuh dah saf, orang ni mari nak semayang tak boleh. Maka takbir Allahu Akbar dan sunat tarik. Ya juru orang yang di depan. Orang yang kena tarik itu sunat undur ke belakang untuk dapat semayang dalam satu saf. Kerana sekurang-kurang saf 2 orang. Jangan dia undur masuk pula. Faham lagi? Undur duduk berdua lagi tu. Apakah dikira derhaka jika isteri menegur suami yang hanya bergejek saja? Jawabnya tidak. Itu bukan derhaka. Suami itu yang patut ditegur. Faham lagi? Dia sikit-sikit je. Bila kita berdua, mereka penting bergejek. Itu lainlah. Dia nak main geng lawan bini dia. Itu lainlah. Faham? Itu bermain. Tapi kalau bini dia penting untuk bercakap dan sebagainya, dia duk tengok Facebook lama. Itu salah suami. Maka isteri itu penasihat. Tegur. Jangan suami duk pakai kursi betul. Isteri tak boleh tegur suami. Tegur lah. Dia tugas dia tegur.
Imam baca Fatihah, makmum menghayati setiap ayat dengan mana. Tiba-tiba keluar suara Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Bila sedar terus berhenti. Baik, kalau orang tersalah bercakap dalam semayang, sedikit perkataannya tidak batal. Tapi kalau banyak, batal. Kita tengah semayang, berdiri, bini kita ingat kita tak semayang. Dia duduk di luar bilik, bang, jadi tak nak pergi KTCC? Jadi. Faham lagi? Tak batal. Sengaja, batal. Tak sengaja, sikit, tak batal. Lebih kurang 6 perkataan. Kerana berdalil dengan hadis Nabi semayang 2 rakaat, batu bercakap. Sahabat tegur ada 2 rakaat lagi. Nabi pun masuk balik dalam semayang. Nah, soalan seterusnya. Suami abai isteri tanggungjawab zahir batin dah 10 tahun. Boleh tak minta cerai? Boleh. Yang tak boleh minta cerai suami yang baik. Suami yang abai 10 tahun. Suami baik tak gini? Ini bukan suami, ini monyet. Kan wajib kita jaga isteri kita, makan minum dan sebagainya. Tak, 10 tahun abai. Bukan suami lagu ni. Nak? Boleh minta cerai kerana hak dia, minta bayar. Nah, kan hak dia untuk mendapat nafkah. Berdosa tak seorang wanita berdiri dalam rumah, tak tutup aurat, terpandang orang yang lalu di depan rumahnya. Dia dalam rumah, tak tutup aurat, orang lalu di depan rumah, nampak dia di dalam. Jawabnya, orang yang sengaja lihat dia itu berdosa. Kerana dia sudah berada dalam rumah. Sebab tu Nabi kata, kalau kita pergi rumah orang, dan pintunya terbuka seperti pintu rumah atau tingkap, jangan duduk pada tempat yang dapat nampak di dalam rumah. Kerana boleh jadi tuan rumah tidak tutup aurat. Kita pergi teruk kat pintu. Wak benda Jengok teruk kot dekat. Kawan tu tengah duduk kejut tu. Nah, kalau dia pakai molek tak apa, kena tu imam makan spender saja. Geng kawan tu. Nah, Tapi kalau perempuan itu tak tutup aurat, dia pergi duduk tingkat pintu, dia yang berdosa. Kenapa? Kerana orang boleh nampak siapa-siapa saja nampak dia. Tapi kalau duduk dalam rumah dah, orang yang nak tengok dalam rumah je, orang tu berdosa. Nah, hati-hati nak pergi rumah orang. Ada orang dia ketuk pintu, senyap. Assalamualaikum, senyap. Dia buka diri pintu. Ada tak? Ada nyakit lagu ni. Lepas tu bubuh bung. Apa masuk? Dum. Perang apa lagu tu, macam ke natang, tak erti bahasa. Ada orang dah tanya, senyap. Dia pergi sampai dapur. Dia dengar duk basuh. Sengih. Buka bila air tu. Basuh. Berat tak perangai tu? Tak? Biar tak, kurang ajar. Kalau bini kita tak apa. Apakah hukum anak paksa ibu bayar hutangnya? Berdosa dah menyusahkan ibu bapa kita ni biar menyenang ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, dan akan kedua bapa membuat jadi molek. Mu tukar hutang, mu suruh mak ayah mu tukar bayar. Nah, itu menyusahkan ibu bapa. Solat taubat dulu ke solat tahajud dulu? Sunat solat tahajud atau jadikan solat tahajud itu sebagai solat taubat. Solat taubat ni bukan maksudnya usolli sunat taubah. Maksudnya lepas kita bertaubat, mulakan selalu dengan amal soleh. Maka orang tanya Nabi, amal apa yang terbaik sekali? Solat. Maka Zuhur dah masuk lagi. Kerana taubat pukul 8 pagi. Maka kita solat dulu. Solat itu akhirnya terkenal dengan nama solat sebab bertaubat. Okay? Jadi kalau kita nak bertahajud, lepas bertaubat terus bertahajud, tak ada masalah. Dikira juga tahajud itu sebagai sunat taubat. Betulkah mu'allaf itu diguna pakai untuk 5 tahun saja, lepas tu dikira Islam dah? Tak betul. Kerana dia masuk syahadah itu sudah Islam dah. Mungkin tak faham mana mu'allaf. Mu'allaf ni mana orang yang baru masuk Islam, mana sudah Islam. Mu'allaf pun yang dijinakkan hatinya. Faham? Cuma setengah-setengah negeri dia menetapkan 5 tahun, ada yang menetapkan 7 tahun. Itu ijtihad. Okey? Yang pada hakikatnya kalau dia sudah kemah dengan akidah dan amalan Islam, maka dia tidak lagi dinamakan mu'allaf.
Kita ngajar Quran lah, tafsir mu'allah lagi, ustaz mu'allah. Padahal ngajar tafsir dah, jahil dukir tahu benda. Nah, kawan tu 20 tahun masuk Islam, ngajar orang dah, ngaji Mesir, Algeria, Tunisia, penuh ilmu dada mu'allah. Mu'allah ni 2-3 tahun lah, baru lagi dengan Islam. Tak? Itu panggil mu'allah pun yang dibimbing hatinya. Soalan seterusnya. Apakah hukum menggunakan filter dalam telefon seorang perempuan menjadi laki-laki? Jadi sungguh haram. Disebarkan gambar-gambar itu supaya orang kata dia ni sudah bertukar jantina. Pokoknya haram kerana mendatangkan fitnah. Saya bercadang membeli lembu semeleh binatang korban saya pada tahun ini. Apa persiapan yang perlu saya lakukan? Beginilah, bila masuk 1 hari bulan, maka jangan potong kuku, potong rambut, potong misai, potong janggut, potong apa pula saja. Jadi bila dah semeleh dah lembumu, sama ada hari 11, 12 atau 13 Hijrah, selepas semeleh baru boleh kita potong kuku. Kita potong juga setelah masuk 1 Hijrah, makruh, tidak berdosa. Cuma kita nak ingat yang terbaik, iaitu bila kita nak korban, apa tujuan kita? Tujuannya pasal orang masuk korban, masuk attack. Tak betul. Tujuan korban satu, yang bangsa roh, supaya kita dekat dengan Allah, lebih dekat. Yang kedua, pada hisiyah, nak mensedekahkan makanan yang orang ini tak mampu membelinya sepanjang tahun, iaitu daging. Orang miskin dapat makan daging bukan kerana mereka dapat duit, kerana kita yang bersedekah. Kerana itu amalkan yang terbaik, sedikit saja makan, yang selebihnya sedekah. Kita banyakkan makan, sedikitkan sedekah. Lagi buat balik ke tuang kita, tuang semeleh sebeseng, nak makan, nak beranak. Nak ui ke orang miskin, bola supik, bucu supik duduk daging. Kalau supik balik, bodi anda basikal, belipak tiup daging. Lagi, rengangnya tu. Nabi atas kaunter, ambil setapak tangan, anak bini isteri, maka selebihnya sedekah. Kerana tujuan besarnya merasakan orang-orang miskin daging-daging yang mereka tak mampu. Soalan yang terakhir. Ini semula dah. Apakah pisau Victorinox yang ada pada logonya di pisau lambang salib tidak boleh digunakan urusan sembelihan? Baik. Victorinox di antara satu produk daripada Switzerland yang buat jam, yang buat pisau dan sebagainya lah yang berkaitan. Jadi lambang dia itu adalah lambang negara Swiss. Lambang negara Swiss ini ialah salib kecil warna merah. Okey. Jadi ulama-ulama berkata jika ada lambang itu memang salib tapi kecil, dimaafkan kerana tidak dikira sebagai nampak jelas. Tapi kalau besar tak boleh. Sebab tu dalam logo-logo tim bola, kalau memang asal salib tapi halus sangat, dimaafkan memakainya. Yang jelas nampak berpalang seperti tim Brazil dan sebagainya, itu haram jelas. Itu memang salib cross. Tapi yang salib ada pada jam halus sangat, itu punya dimaafkan. Maka kalau ada salib pada pisau, sembelihannya tetap sah. Kalau memang salib sungguh, ambil di gereja, tepek di pisau, meleh, sah juga. Apatah lagi kalau jenis Victorinox, kerana kecil sangat benda itu, tidak ada pun alasan yang menjadikan tidak sah. Putus 2 harkum dan alat pernafasan makanan, dan benda itu tajam. Sembelih yang sekali tidak dengan 2 kali, kemudian mulai ketika hayat mustaqirah, hukumnya sah. Kalau ditanya tentang Victorinox lah, pasal faham sangat, dia kecil saja, logonya ada palang lagu tu. Hukumnya tetap sah. Tapi kalau kita besarkan logo, kita buat besar tu, nampak palang besar ni, pakai di baju Victorinox palang, hukumnya haram. Kenapa? Kerana jelas nampak. Yang maaf, yang halus-halus, yang disulam, kecil sangat. Tandingkan logo Real Madrid, atasnya ada sikit. Halus sangat, dimaaf. Al-qalil kal adab, sedikit ini seperti tidak ada. Wallahu a'lam. Kita ada sehelai sumbangan pada malam ini, insya-Allah. Siapa yang bersahid S dapat nak sahid S warna koko muda. Kita jawab satu soalan. Bangunlah sahid S saja.
Cepat. Cepat. Tak ada. Ada tak? Okey. Saya S boleh Okey. Orang mana? Ajib. Okey. Soalan dia mudah je. Gini. Dalam Quran ni macam-macam huruf. Berapakah jumlah huruf nun dalam Quran? Kata tak boleh. Tembok lu. 586 huruf. Salah. Okey. Payah sangat tu. Berapakah, tak boleh kita pergi soalan lain. Berapakah jumlah, mudah-mudah sudahlah. Berapakah jumlah huruf di dalam perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Itu lagi mudah. Seribu dua. Salah. Berapakah jumlah huruf dalam subhanallah? Lagi mudah, tak boleh kau. Betul. Kamu yang ambil. Nama apa? Ikhwan. Alhamdulillah. Pakai macam ni. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.